insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Datuk Pengurusi Majlis, merangkap mengurusi masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan imam, para bilal, AJK Masjid, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita diberi peluang untuk berada di waktu yang antaranya mustajab doa, dan ia merupakan waktu duha. Dan waktu duha ini Nabi SAW mensarankan kepada para sahabat agar kita menunaikan solat duha. Dalam mazhab Syafi'i, solat duha dikira sebagai sunnah muakkadah. Kita dapat bersama-sama duduk dalam masjid pula. Duduk dalam masjid untuk kita menghidupkan majlis ilmu. Dan niat kita i'tikaf, berapa banyak pahala yang kita dapat. Tuan-tuan puan, minggu lepas saya berada di Johor Bahru. Jadi bila di Johor Bahru tu, kebetulan saya bertemu dengan seorang ustaz, Anwar Jabali. Dia maklum kepada saya. Dia kata 2 minggu lebih kurang sebelum saya datang, dia berkhutbah dan bertazkirah di salah sebuah masjid yang agak besar di negeri Johor. Tengah bagi tazkirah, ada seorang pengarah dalam sebuah jabatan kerajaan, pengarah negeri Johor. Waktu dia tengah bagi tazkirah, tiba-tiba orang tu datang ambil wudu. Dia pun datang nak dengar tazkirah sebelum Jumaat. Biasanya orang lelaki datang awal. Sementara datang awal tu ada ustaz bagi tazkirah, sementara nak tunggu azan. Itu salah satu cara untuk kita dakwah dan sampaikan maklumat. Sebab masa tu orang mesti akan datang. Jadi tengah-tengah dia bagi tazkirah, orang tu ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, dia jatuh. Jadi bila tengok dia jatuh, orang semua angkatlah dia. Orang pun kenal dia sebab dia pengarah. Angkat dia. You okey ke? Okey. Tak apa. Habis dia okey, dia berjalan, orang susuk, dia bawa masuk ke dalam. Tiba-tiba dia masuk ke dalam, dia kata nak semayang. So dia nak semayang, dia duduk dekat satu kawasan dalam masjid. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Angkat takbir. Bila angkat takbir tu, tak sampai berapa lama, masih dalam membaca surah Al-Fatihah, tiba-tiba hamba Allah ini rebah. Ia kali ini bukan rebah boleh bangun, tetapi rebah untuk selama-lamanya. Tuan-tuan lihat betapa besarnya kebesaran Allah. Allah nak tunjuk kepada orang-orang yang soleh. Dia bukan ustaz, bukan ulama besar, tetapi hanya pengarah sebuah jabatan kerajaan yang baik hati, yang mulia, yang sentiasa menghidupkan rumah Allah Ta'ala, banyak menghidupkan majlis ilmu. Maka kata para ulama, an-nas yamutuna ala ma yuhibbun. Manusia ini akan mati ikut apa yang dia suka. Dia suka datang masjid, Allah ambil dia dalam keadaan dia suka datang masjid.
Dia suka baca Quran, dia meninggal tengah baca Quran. Dia suka sembahyang tahajud, meninggal tengah-tengah sembahyang tahajud. Berapa ramai tuan-tuan? Jangan kata dekat Malaysia dah banyak kes dah. Meninggal tengah sujud, meninggal Tok Bilal meninggal tengah sujud sebelum subuh. Sementara nak tunggu azan, dia sembahyang tahajud, meninggal ketika subuh. Tok Imam datang, kenapa tak azan lagi? Tengok-tengok Tok Bilal sedang sujud. Pegang-pegang, rebah, meninggal dunia. Tapi orang ini tuan-tuan, bukan ustaz, bukan Bilal, bukan imam, tetapi hanya penjawab awam. Mulianya dia meninggal tuan-tuan. Pertama, dia meninggal pada hari Jumaat. Hari Jumaat memang terdapat riwayat mereka ini diringankan seksa kubur pada hari tersebut. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, dia meninggal dalam wuduk. Kita belum tentu lagi dalam wuduk tuan-tuan. Ada orang meninggal tengah berak. Ada orang tengah berak, ada orang dia tak berak, tapi tengah berjalan jatuh. Sakitnya sakaratul maut sampai terberak. Selalunya orang tuan-tuan nak ambil wuduk ni, kita takkan ambil wuduk terus, betul tak? Kita akan masuk tandas. Kalau nak buang air kecil, nak buang air besar, lepas tu baru ambil wuduk. Orang itu tuan-tuan dah masuk bilik air, dah buang air kecil, entah mungkin dah buang air besar, ambil wuduk, meninggal dalam wuduk. Ini yang kedua, fadilat dia dapat. Yang ketiga, meninggal dalam masjid. Perkarangan masjid, bukan dalam perkarangan, dalam masjid betul-betul, dekat dengan majlis ilmu. Yang keempat, meninggal dalam solat selepas takbiratul ihram. Maknanya dia tengah semayang, dia dah niat angkat takbir, maknanya dia dah tengah semayang dan tak boleh buat apa-apa, meninggal tengah buat itu tuan-tuan, tengah solat, jatuh. Yang kelima, meninggal dalam majlis ilmu yang Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Kata Nabi, sesiapa yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah mudahkan urusan mereka itu untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tengok, dia datang majlis ilmu, dia meninggal dalam majlis ilmu, maka sudah semestinya Allah mudahkan dia masuk syurga. Maka tuan-tuan dan puan, untuk dapat semua ini bukan semudah yang kita dengar. Perlu kepada usaha, perlu kepada doa. Yang Nabi kata apa? Yang Allah sebut dalam Quran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam, niat, bertawakallah kepada Allah. Berazam maksudnya berusaha. Usaha untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Usaha dengan berdoa, kemudian lepaskan ia kepada Allah. Jadi sekarang ni tuan-tuan, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada pagi ini berhubung tentang fadail ad-doa, fadilat doa. Selalu hari ini kita kena sekarang ini tak dapat tidak, semua kita bersepakat. Baru ni saya telefon Ustaz Kazim pun cakap benda yang sama. Syekh, sekarang ni musim zaman fitnah. Dia panggil bukan fitnah, fitan. Kalau orang faham bahasa Arab, dia faham lah. Fitnah satu. Kalau banyak sangat fitnah, dia panggil fitan. Banyak fitnah. Fitnah dalam politik, fitnah dalam masjid, fitnah dalam jual beli, fitnah dalam segala-galanya, semua fitnah. Betul tak? Masalah sosial, fitnah. Orang kata, Ustaz, sekarang saya kata, masalah sosial bukan masalah kecil dah sekarang ini. Baru-baru ni budak darjah 5 dah tu bersalin. Zaman makcik muda kecil-kecil dulu ada pernah tengok kawan-kawan darjah 5 bersalin? Tak pernah makcik kan? Tak pernah. Kenapa jadi macam ni? Kerana fitnah. Jadi macam mana nak selesaikan masalah ini tuan-tuan? Pertama, kena usaha kita macam mana kita nak buat, nak pastikan agar tidak berlaku lagi fitnah-fitnah seperti ini. Yang kedua, banyakkan berdoa. Yang saya nak tekan yang kedua ni, kita kena memperbanyakkan doa. Bagaimana nak pastikan doa itu Allah terima? Sebab Allah sebut dalam Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni
Di mana aku? Jauhkah aku? Kata kepada mereka, aku sangat dekat dengan mereka. Mintalah di mana-mana kamu berada, dalam kereta, tengah berjalan, dalam apa ni, hatta kita nak masuk tandas pun kita berdoa, betul tak? Minta, Allahumma inni a'udzubika min apa? Minal khubsi wal khaba'is. Aku lupa dah. Nak minta jauh daripada syaitan betina dan juga syaitan jantan, daripada kekotoran dunia dan kekotoran akhirat. Masuk doa tandas pun berdoa. Maknanya doa ni, the power of doa ini sangat kuat. Kekuatan doa, tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya sangat yakin pada doa. Kejap lagi saya cerita. Sebab benda-benda tu kita berlaku. Kadang-kadang ada hikmah juga, tuan-tuan. Allah ni bagi kepada kami ni, ustaz-ustaz ni, Allah bagi pengajaran cash. Banyak berlaku pada saya cash. Macam semalam, saya cerita semalam dekat Masjid Nurul Hidayah. Hadir semalam hampir-hampir, saya rasa buruk-buruk pun dekat 8,000 ke 9,000 orang. Semalam penuh. Kereta sampai berapa kilometer? Tak boleh kira dengan kilometer. Ramai sangat. Sampai saya jalan panjangnya orang parking. Masuk dalam jam. Penuh orang keluar. Dalam kemah penuh, tepi jalan penuh. Orang-orang muda semua. Saya cerita semalam. Sebab kutipan malah hampir dekat 11,000 lebih. Kutipan untuk masjid. Dia buat program ni tak rugi. Memang kita akan habis duit sikit. Nak buat itu, nak buat ini. Kita habis dekat 5-6,000. Tetapi balik kemudian kita akan dapat 11,000. Dah dapat 5,000. Maknanya itu satu investment. Untuk apa? Nak tarik orang. Pertama, tarik orang, ada dakwah. Yang kedua, dana untuk masjid. Itu sangat penting. Itu yang sekarang ni di Pening buat, di Kedah buat, di Selangor tu memang dah selalu buat dah. Tu panggil Ustaz Kazim, memang costing sikit. Nak buat banner habis banyak mana, betul tak? Kalau panggil Ustaz Azhar Idrus, 20 banner kena buat. Banner saja tu habis dekat 1,000 dah. Mungkin banner bukan setakat besar tu, orang gabun tak nampak apa benda ni. Dia kena buat banner yang besar, macam kat luar tu, puas hati buat besar tu. Puas hati. Memang macam tu, tu teknik dia. Buat habis 1,000, tapi orang datang macam baru ni, dekat kita buat satu program dekat Bangi, panggil Ustaz Zahar. Dia ada tempat dia boleh masuk, ada tempat tak boleh masuk. Macam Melaka ni susah sikit kot, berat sikit. Tapi di Bangi tu dia pergi sebab kita nak di Bangi tu kita tak ada politik. Sebab di Bangi ni orang-orang akademik, profesor semua. Profesor, engineer yang gaji 40,000 ke atas semua ni. Taman-taman dia pun ni. Dia panggil tu sebab nak kutip untuk buat dana masjid dan dana sekolah. Tuan-tuan tahu, kita panggil dia, memang costing habis dekat 10,000 ke 15,000 dia punya costing dia tu. Bayar itu, bayar ini, bayar tu, nak bayar sound speaker apa semua, 15 ke 20,000 habis. Kutipan pada malam dia buat majlis tu 180,000. 180,000. Sama juga macam panggil Ustaz Kazim, masa saya forum dengan Ustaz Kazim di Singapura, nak kutip dana untuk masjid. 3 tingkat masjid penuh, melimpah keluar saya dengan Ustaz Kazim masa malam tu. Dia orang habis, dia orang kata, Ustaz, kita habis setting apa semua ni dekat $20,000. Kutipan malam tu $120,000. Tu, orang ramai, ceramah dapat, ilmu dapat, duit pun dapat untuk masjid. Okey kan? Jadi semalam saya cerita, tuan-tuan, ini pelik. 2 hari lepas saya makan dengan dengan Ustaz Dr. Farid Ravi. Kenal Farid Ravi? Kau tak kenal, munasabah. Tak munasabah kau tak kenal. Dr. Farid Ravi, Ustaz Farid Ravi, India Muslim, umur 18 tahun masuk Islam, sekarang doktor PhD dalam tafsir. Masuk Islam umur 18 tahun. Kita lahir-lahir Islam dah, Quran tak erti baca lagi. Tuan-tuan, saya makan dengan dia. Bila kita dah makan ni, kita selalu bila makan kita berebut nak bayar. Jadi pada hari itu, 2 hari lepas pagi tu saya makan. Kebetulan saya 3 orang, ada lagi orang belakang. Tiba-tiba orang masjid datang, 4 orang makan. Jadi saya pergi, kata nak pergi bilik air. Saya pergi bilik air, sibuk saya pergi dekat kaunter, biar saya boleh bayar.
Selalu kalau 7 orang makan 7 teh tarik, 7 roti canai, berapa agak lebih kurang? Kalau Melaka ni berapa? Lebih kurang kan? 15-20 ke bawah lah kan? Tak lebih 20 lah. Bila nak bayar tuan-tuan, mamak ni kita 52. Kejut kita. 52 banyaknya. Apa kau ha? Ni 7 orang makan, kau kira berapa meja? Aku bukan YP bayar semua meja. Tak, dia kata memang meja tu 2 meja dia. Meja ustaz 3, lepas tu ada 4 orang belakang. Oh ya ke? Kenapa 52? Oh tu ada kawan yang dalam 4 orang tu, dia order 23 roti canai. Allah. Jadi kita ni tuan-tuan, dah nak bayar, alang-alang bayar mesti bayar semua, betul tak? Takkanlah bayar separuh, yang makan yang lain minta lah dia. Tak apa saya bayar. Kita masa bayar begitu menggigil. 52 pagi je. Pagi RM52. Sedangkan kat KL ni costing sangat hidup tinggi. Makan pagi berapa kena bajet-bajet. Kalau tak lepas kita nak bayar tol lagi, bayar minyak lagi. KL. Jadi kita ni berjaga-jaga. Macam kami orang muda ni, bajet duit tu betul-betul. Takut terlepas hutang pula nanti. Jadi macam mana saya pun bayar tak apa. Tawakal Allah, kita ustaz takkanlah tak bayar. Nah, kita takkanlah kedekut. Kau suruh orang derma, kita tak derma. Ambil. Bayar 52. Dalam kereta fikir, dahsyat, siapalah orang tu. Ni order 23. Family datang kot. Dah iyalah kan, family datang. Ni budak-budak konvo kan. Convocation pelajar. Jadi ramai family datang. Tak apalah, rezeki dia lah tu. Nak jadikan cerita semalam. Sampai ke hotel. Saya kemudian sampai Melaka. Saya, Ustaz Haslin dan Ustaz Abdullah Khairi. Sampai satu hotel. Kebetulan dengan hotel yang kami tu Raja Dikan. Allahu Akbar. Penuh orang. Saya tu cakap dengan Ustaz Haslin, "Weh, orang sambut hang ni Bollywood." Rupa bukan sambut Bollywood, dia Tamil Wood. Ramai sungguh. Orang tuang bunga apa semua. Saya tak tahu kata hotel tu sekali dengan Raja Dikan. Bilik Ustaz Hollywood, tepi dia Raja Dikan. Hebat betul. Beza sikit je. Beza satu pintu. Sampai kan orang yang jaga tu, orang tu kata, You want to see Raja Dikan? No. Ustaz Haslin, no, I'm Bollywood. Dia tu biasa gitulah. Tapi nak cerita bagi. Sampai Ustaz Abdullah Khairi panggil kami 2 orang. Saya dengan Ustaz Haslin. Panggil dia keluarkan envelope. Dia ambil seorang satu. Saya kata, duit apa ni? Ni apa ni? Dalam envelope. Saya kata, apa ni? Aku tak tahu. Aku daripada Ipoh tadi. Singgah dekat Gatri. Minum, makan dekat RNR. Bila sampai ke RNR, dia jumpa Ustaz Abdullah Khairi. Tuan-tuan kenal Abdullah Khairi? Kalau tak kenal, melampau kan? Itu kalau mari sini kena baiki tukar ni terus ni. Jahannam tu main. Bagus juga tu, tak dapat modal lebih. Tuan-tuan, jadi dia kata ambil ni. Tengah-tengah makan, ada orang datang. Seorang perempuan datang, Ustaz nak pergi forum kat Melaka kan? Forum dengan Ustaz Izhar, Dr. Izhar dan Ustaz Haslin Bollywood kan? Ya. Alhamdulillah Ustaz. Nak dia buka beg, dia ambil, ni ada 3 envelope. Ustaz 1, Ustaz Haslin 1, Dr. Izhar 1. Tolong bagi kat mereka. Lepas tu Ustaz Abdullah tanya, siapa nak bagi tahu siapa bagi ni? Tolong jangan bagi tahu siapa-siapa. Tak payah bagi tahu, tak perlu tahu siapa saya, tak perlu tahu orang yang bagi. Bagi sudah dan minta dia doakan. Tuan-tuan, kita pun balik bila dapat envelope, saya buka ada RM500. RM500. Ya Allah. 2 hari lepas saya belanja RM50. RM52. Allah bagi hari ini, kemarin RM500. Mandi kolam dengan Ustaz Haslin Bollywood. Tengah-tengah mandi dia sembang. Dia kata la ilaha. Ustaz Haslin Bollywood daripada Terengganu. Kami ni semua sama-sama sibuk tu kan. Saya utara, dia ke Perak, dia ke selatan. Begitulah kami berterabur. Nak jumpa sekali kat Melaka ni, macam-macam urusan kami. Sepatut semalam nak kumpul tu, Ustaz Haslin TPM panggil. Timbalan Perdana Menteri, hari jadi dia kemarin. Nak ambil, saya kata tak boleh. Orang dah ambil nama ni. Kau jangan buat pasar-pasar.
TPM pula kata, orang TPM kata tak apa, saya call Datuk Idris Harun. Amboi, main atas pula lah. Tapi nasib baik rezekinya kami tegak kata tak nak. Kita nak duduk kat sini bersama 3 orang. Bukan senang nak atur dekat berapa bulan. Nak boleh tentang sini. Tak apalah. Tengah-tengah mandi kolam dengan dia pun cerita, aku daripada Terengganu. Pagi tadi, aku ada sedekah ke orang RM500. Petang dapat balik 500. Kata hang 500 dapat 500, aku 50 dapat 500. Oh, dia kata lagi hebat lah mu, dia kata. Tapi nak cerita tuan-tuan, itu the power of sedekah. Sedekah. Dan doa orang itu sangat penting. Jadi sekarang ni tuan-tuan puan, kita kena sama-sama berdoa. Fikirkan macam mana kita nak memastikan doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Dipanggil adab-adab dalam berdoa. Sebab ramai orang bertanya, Ustaz, saya berdoa siang malam Ustaz, tapi Allah tak terima doa saya. Kenapa? Ada sebab-sebab dia. Tuan-tuan dan puan, adab yang pertama yang perlu kita tahu ketika kita berdoa, ayatarassada li du'aihi al-awqat asy-syarifah ka yaumin arafah minas sanah wa ramadan minal ashhur wa yaumul jum'ah minal usbu' wa waqtis saharah minal lail. Yang Allah sebut dalam Quran, wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu malam mereka itu beristighfar. Syarat yang pertama, kita kena cari hari-hari yang mustajab doa. Bila hari mustajab doa? Antaranya kalau kita kat Mekah, yang sama martabat dia ketika hari Arafah. Ada yang pergi Mekah baru ni? Ada jemaah yang pergi Mekah? Ada? Ada yang dalam ni ada? Ada? Siapa? Mana? Mana dia? Oh kak, bawa balik Mekah. Allahu Akbar. Padan tengok bercahaya lagi, penuh dengan iman. Tuan-tuan, pada hari Arafah, cuba bayangkan macam mana suasana hari Arafah. Allah, masa tu tuan-tuan, la farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tak ada beza antara orang Arab, orang putih, orang hitam, orang apa segala, kaya miskin, semuanya kecuali orang yang bertakwa. Duduk di padang Arafah, kita duduk dalam keadaan panas, pakai ihram, busuk, apa semua ada, berpeluh. Masa tu waktu mustajab doa, antara waktu zuhur sampailah tenggelamnya matahari maghrib. Semua pakat berdoa. Dengar khutbah, kan kita ada panggil khutbah Arafah kan. Saya tengok menangis ni tuan-tuan. Masa tu yang bagi khutbah Datuk Dr. Ashraf Wajdi, kawan saya, jadi menteri lah. Dulu sama-sama ahli akademik di universiti. Menangis dia. Saya menangis dengan Allah. Saya menangis bukan sebab khutbah dia. Saya menangis sebab saya tak dapat pergi tahun ni. Dah atur dah program akan bawa jemaah sekian. Tapi nak kata pergi Mekah ni bukan semuanya dapat. Duit banyak belum tentu boleh pergi lagi. Ada kawan nak bayar 152,000 cash untuk satu kepala. Dia pergi laki bini 300,000. Duduk hotel depan Kaabah. Tak dapat pergi, tak dapat visa. Duit ada ni, tapi tak boleh pergi. Ada makcik, duit tak cukup. Nama naik, tapi orang kampung tolong bagi. Asal tak cukup 3,000, jadi dekat 10,000 ringgit. Terkejut makcik ni. Nak pitang, nasib baik tak mati. Tengok, nak 3,000 dapat 10. Dia balik bawah ni, dia beli habis hadiah-hadiah untuk orang kampung. Yang bagi kat dia, Allah Rabbi. Ni kadang-kadang Allah tu maha kaya. Cari, dah bila sampai dekat pada Arafah, berdoalah kepada Allah. Doa banyak-banyak. Sebab itu adalah tempat mustajab doa, hari mustajab doa. Itu yang pertama. Pada hari-hari seperti di Mekah, di Mina dan seumpamanya. Tapi depan macam apa? Allah Rabbi, kalau di tanah haram ni tuan-tuan, saya tu terang saya kata doa di sana sangat-sangat mustajab. Dia panggil tanah haram. Tak kiralah Arafah, Mina, depan Kaabah. Ni berlaku pada saya bulan 2 baru ni, saya bawa jemaah. Saya bawa jemaah bulan 2 baru ni. Jadi saya bawa isteri. Kebetulan masa tu isteri saya cuti, saya bawa dia sekali. Sebab kami ni jarang jumpa isteri.
jarang sungguh. Ni pun saya bawa isteri saya. Sebab hampir dekat 4 bulan ke 5 bulan tak jumpa isteri. Jumpa touch and go. Touch and go je. Ni Ustaz Aslin dah seminggu tak jumpa isteri. Sampai ambil isteri terus bawa datang Melaka. Jadi Melaka mengeratkan kasih sayang kami. Tuan-tuan, bayangkan bawa pergi Mekah. Jadi bila bawa jemaah, saya bawa jemaah, saya duta untuk sebuah syarikat. Ni bulan 12 saya pergi 30 bulan, dapat pergi Taif. Kita bawa pergi Taif 130 orang. Jadi isteri saya ni, bayangkan bila kat sana dia terpaksa bawa diri lah, takkan nak berpandu saya, sebab saya kena jaga jemaah. Mana ada ceramah untuk jemaah, kalau jemaah ada masalah hukum, yang ni period, yang tu sakit, yang ni demam, dia nak tanya hukum ustaz ni macam mana, jadi saya kena ada. Jadi bila bagi dia tak ada, jadi banyak dia pergi seorang semayang. Jadi dia sedih dia juga, dia kata abang tak ada. Tak apalah, dia kata tak apa, sabar lah. Lepas habis solat subuh, isteri saya ni lepas makan-makan dia keluar pukul 8 pagi, dia pergi tawaf duha, tawaf sunat lah, sambil-sambil nak semayang duha dekat Masjid Haram. Tak apa, saya pun sedih lah, sebab iyalah orang rumah sepanjang 12 hari tu jarang bersama dengan dia. Jadi saya pun pergi, sambil-sambil saya pun nak pergi kejar dia lah dekat Masjid Haram, sebab masa tu kosong. Pergi jalan, saya keluar daripada hotel tu, saya doa, ya Allah, pertama aku nak cium Hajar Aswad, dan aku nak bawa isteri aku cium Hajar Aswad. Kau pemudahkanlah urusan pertama. Saya sambil berjalan ni kalau nak doa tak semesti angkat tangan, itu sunat je, tapi yang penting berdoa pada Allah. Ya Allah, aku nak, sambil jalan, sambil tengok pokok, sambil tengok burung-burung terbang, tengok orang, tengok makhluk, sambil berdoa, ya Allah, aku nak cium Hajar Aswad. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku dan isteriku ini panjang jodohnya, Kau temukanlah aku sebelum aku masuk tawaf pertama, sebelum lain hijau, ya Allah. Sebut lain hijau, lampu hijau. Tuan-tuan, nak jadikan cerita, masa tu pintu buka 2 je, orang macam ni. Tengah-tengah berjalan, saya nak masuk lampu hijau, saya doa biasa je. Doa bukan, maknanya doa saya tu harap-harap Allah makbulkanlah. Sepatutnya kena bersungguh-sungguh, sebab kita macam, kita tak ada masalah, cuma nak doa. Doa tu macam kita nak pastikan, aku ni macam mana dengan rumah ni, macam ni. Tak, dengan ramai, iyalah, dengan macam kami ni ada dugaan juga. Dugaannya isteri risau kat kami ni. Dah ramai sangat masuk Minang. Dulu saya nak Minang dia payah, sebab orang tak nak kat aku. Sekarang ni terlalu ramai minta pula. Pening, Ustaz Aslin orang macam tu pun ramai orang nak. Apatah lagi saya. Tapi tuan-tuan, itu dugaan kami. Saya doa, ya Allah, pemudahkanlah, murahkan rezeki bagi aku dengan dia. Kalau katakan aku dengan dia ni panjang, maka temukanlah kami betul-betul dekat warna hijau, lampu hijau. Tuan-tuan, nak jadikan takdir Allah Ta'ala. Saya masuk je, nak angkat Bismillah, ya Allahu Akbar. Tengok sebelah kiri, rumah saya. Tepi nampak, dia pun tengok. Baru datang. Dia nak habis tawaf tau. Saya kata teman saya tawaf pula. Angkat sama-sama, habis pula 7 kali tawaf, tuan-tuan. Tak kata doa di tanah haram ni insya-Allah ada hikmah, tapi kena ikhlas. Itu sebab cari tempat-tempat mustajab doa. Kalau macam kita nak pergi kat Mekah payah, cari antaranya hari Jumaat. Ni kita setiap minggu ada hari Jumaat. Macam puan-puan tak pergi sembahyang Jumaat, betul? Duduk kat rumah sambil masak. Tengah masak, ya Allah, ya Tuhanku, ini waktu mustajab doa, ya Allah, ya Allahu Akbar. Tarik. Biarlah suami aku ni kekal pada aku seorang. Tarik. Itu suami balik makan. Sayanglah kat awak. Sudah. Tiba-tiba ikut sunnah Nabi. Tak ada apalah. Kita baru nak makan, dia isteri baru nak makan. No, saya yang suap kat awak. Kan terkejut, tak pernah 20 tahun kahwin. Tu kali pertama nak cium, nak suap. Maknanya benda pelik. Tak pelik. Tu sebabnya waktu mustajab doa. Orang lelaki dalam masjid tu, tuan-tuan, duduk tu iktikaf, niat berdoa terus doa, ya Allah, ya Tuhanku, doalah apa yang kita nak. Sebab itu adalah hari mustajab doa. Waktu dia antara khutbah pertama, khatib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka terbuka pintu arash. Langit-langit terbuka, tunggu kita punya
doa. Dan ada satu masa yang terus Allah terima. Masa bila? Nabi pun tak tahu. Antaranya, waktunya antara khatib naik mimbar sampai matahari tenggelam pada hari Jumaat. Jadi dalam tu ada saat-saat yang Allah buka terus. Itu sebabnya setiap saat kena berdoa. Lepas khatib naik mimbar sampailah maghrib, berdoalah sepanjang masa. Akan ada satu waktu sama macam malam Lailatul Qadar, tapi tak sehebat malam Lailatul Qadar. Apa yang pasti Allah terima doa tu yang pertama. Ya, cari hari-hari yang mustajab doa. Cuma kalau nak tahu kena tanyalah. Sebab ada orang tanya, Ustaz, awal 10 Muharram baru ni doa mustajab ke? Doa mustajab cupi tak termasuk dalam hari mustajab. Sebab zaman Nabi dia tak ada lagi Muharram, Safar pun tak ada. Dibuat zaman Umar ni. Jadi sekarang ni tidak ada. Hanya mungkin kalau ada pun dia orang kata kalau doa pada 10 Muharram akan masuk syurga, itu mungkin hadis Syiah. Kena beringat yang Syiah ni. Sebab Syiah ni sangat mengagungkan 10 Muharram. Itu sebab dia orang koyakkan badan, lukakan badan dan seumpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua, an yaqtanim al-ahwal asy-syarifah kahal az-zuhf as-sufuf fi sabilillah. Cuba mencari waktu-waktu tadi, hari-hari ini waktu-waktu mustajab. Bila? Antaranya ketika sekarang ini orang Islam sedang ditindas. Tuan-tuan, kalau kita baca surat khabar, tengok berita, semua negara-negara Islam sedang ditindas. Semua ditindas, sedang ditindas. Di Syria sampai hari ini tak selesai masalah. Di Mesir, di Baghdad, iaitu Iraq, sekarang ni di Yaman. Di Yaman. Nak cerita bagi, sekarang ni negara Islam sedang ditindas. Habis semua negara. Kalau tuan-tuan tengok di baru ni kat mana? Kalau Dubai, tuan-tuan pergi Dubai. Dubai tu tuan-tuan nampak negara orang kaya. Kalau bawa RM1,000 tak payah cakap lah, baru bayar teksi baru tu. Dubai sangat tinggi kos, tapi sebenarnya itu cara orang kafir barat nak mengambil tanah-tanah orang Islam. Dihidupkan pembangunan yang luar biasa. Duit tu semua hutang. Kalau jadi apa-apa, negara tak boleh bayar, negara muflis. Siapa yang akan beli? Barat. Dia buat pulau-pulau tengah-tengah laut. Siapa yang beli? Hollywood, Bollywood yang beli. Bukan orang Islam yang beli. Ini cara orang musuh-musuh Islam nak rosakkan negara Islam. Sekarang ni kita melihat orang Islam sedang ditindas. Berdoalah banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Itu sebab kita diminta dalam doa semayang, Allahumma ansur muslimina fi kulli biladil muslimin. Ya Allah, selamatkanlah, menangkanlah orang Islam di mana-mana orang Islam berada. Itu kena berdoa tuan-tuan, baru dah dapat keberkatan. Itu satu. Antaranya nuzul ghais, ketika hujan turun. Kita sekarang ni musim hujan kan? Ni bulan 12 musim hujan. Minta doa. Hujan turun tu janganlah marah. Ini hujan turun, Allah baru basuh kereta. Marah sebab basuh kereta. Yang perempuan, ya Allah baru jemur baju. Jangan marah. Sebab itu adalah hak milik Allah secara mutlak. Hujan kalau Allah tak bagi, tak turun. Itu sebab kita ada doa al-istisqa. Solat istisqa. Apa solat istisqa? Doa minta hujan apabila hujan tidak turun. Ni sekarang ni musim jerebu. Jerebu sangat perlu kepada hujan. Kalau tak ada hujan, Allahu Rabbi tuan-tuan, alamatnya ramai yang akan mati sesak nafas. Hujan diperlukan. Itu sebab kita kena minta, biar masa hujan turun tu, ya Allah ya Tuhanku, ini merupakan hujan rahmat ya Allah. Minta-mintalah hujan ini merupakan hujan rahmat kepada kami. Jauhkan kami daripada jerebu. Ya Allah ya Tuhanku, mintalah doa yang kita nak minta. Kalau ada masalah keluarga, minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kau murahkanlah rezeki keluarga kami, ya Allah. Kau hubungkanlah baik kasih sayang antara suami isteri, anak-anakku ini, ya Allah, yang sedang bergolak, ya Allah. Allahu Akbar. Doa masa hujan turun. Kita tak perasan, ingatkan hujan tu saja-saja turun. Tak, itu ketika rahmat Allah sedang membasahi bumi Allah. Itu penting. Inda nuzul al-ghais wa inda iqamatis salat, ketika nak
orang qamat waktu solat sembahyang. Kan orang tu bila datang Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita menguyuk. Doa senyap-senyap sudahlah, jangan kuat-kuat pula. Ya Allah, jerit-jerit gitu pula ya. Slow-slow seorang-seorang kita. Sebab ni ramai orang kita buat biar beradab, sebab orang lain pun nak pakat nak berdoa juga. Jadi minta doa masa hujan tengah turun, ya. Itu antara benda yang sangat baik. Wa khalfis salawat wa bainal azan, dan selepas sembahyang. Habis sembahyang berdoa. Tu sebab kita ni di Malaysia, alhamdulillah kita diajar dan dididik lepas sembahyang kita berzikir ramai-ramai. Bukan kita berzikir tu orang kata oh ini bid'ah. Memang kalau kita kata itu memang Nabi suruh buat, ya, Nabi memang suruh berzikir, tapi bukan cara ramai-ramai. Tapi kalau kita nak ajar orang belakang cara berzikir, boleh tak? Itu dalam mazhab Syafi'i. Tu imam lepas sembahyang subhanallah, 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 pakat berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab orang belakang ada yang tahu nak berzikir, ada yang tahu, tak reti nak berzikir, nak baca apa. Tanya orang sebelah, nak baca. Tambah pula macam ada sebagian orang baru nak datang masjid kan. Apa cerita? Hemat. Tanya apa cerita pula dah. Subhanallah. Oh, subhanallah. Alhamdulillah. Apa pula? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ada orang tak reti macam tu. Jadi itu sebab dalam mazhab Syafi'i dibenarkan imam tu menjadi orang kata apa? Ketua dalam berzikir. Allah, cantik tu tuan-tuan. Nah, lepas tu berdoa. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahu akbar. Semua pakat amin, amin. Sebab nak suruh orang belakang doa, belum tentu dia boleh doa. Betul tak? Tuan-tuan, jangan belagak sangat kita ni. Pernah sekali kita duduk makan-makan. Ni tu imam ni. Kadang-kadang tu imam nak jadikan cerita ni. Kita duduk cakap tentang doa apa semua kan. Jadi tu imam ni kata, alah, doa-doa ni semua orang hafal. Tak payah nak berdoa ramai-ramai. Ni dia ni anti doa ramai-ramai lepas sembahyang. Dan dia ni anti pula zikir lepas sembahyang ni ramai-ramai. Dia kata buat apa Nabi tak buat, tak payah saya buatlah. Jadi saya pun tengah makan, tapi tengah makan dia doa. Tengah-tengah dia kumpul kami tengah makan apa ni lepas sembahyang tu, lepas ceramah tengah makan. Baru nak makan, tuan doa, doa. Time masa tu anak kecil saya ada yang lelaki, masa tu kecil sekolah tadika. Dia doa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kau baca Fatihah pula dah. Punya kelang kabut. Doa ni jangan main, bukan semua orang ingat. Tu doa makan, Allahumma barik lana. Pun tak ingat. Lupa. Ambil kau tu imam besar ni. Saya kata, ni tak apa. Din, tak sambung ni, Din. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina ajabana. Budak kecil. Doa ni yang apa betul-betul budak-budak. Betul tak? Betul tak? Bukan semua orang ingat tu, sebab bila ada imam, dia tolong ingatkan, bacakan doa cukup menarik dah gitu-gitu. Maka kita aminkan je lah. Itu perkara yang sangat baik. Lepas sembahyang atau waktu yang mustajab doa. Wa bainal azan wal iqamah wa hal sujud, khususnya ketika sujud. Tu sebab macam tuan-tuan perempuan bila sembahyang waktu-waktu mustajab doa. Bila nak minta doa dengan Allah ketika sujud, tak kiralah sujud sembahyang apa pun. Sembahyang malam lagi-lagi baik. Bila sujud terakhir. Bila sujud terakhir, panjangkan sujud tersebut. Lepas subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Sujud. Sujud lama tu berdoalah pada Allah. Kalau tak reti doa yang bahasa Arab, doa bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Melayu jangan dilafazkan. Lafaz batal terus. Sujud, doa dalam hati. Ya Allah, Tuhanku, ampunilah dosaku ya Allah. Dalam hati. Lintahkan dalam hati. Jangan dilafazkan dengan lidah. Kecuali tawaf boleh. Tawaf boleh, duduk dalam raudah boleh, cakap dalam bahasa Melayu. Tu tak ada masalah. Tapi dalam sembahyang tak boleh cakap bahasa Melayu. Doa. Itu waktu mustajab doa. Berapa lama nak sujud terpulang kepada tuan-tuan perempuan, semampu mungkin. Tak payahlah kalau rasa dah pening lama, dah kebas kepala ni. Bangunlah, buat sembahyang lain lepas ni. Biar takut darah tu keluar turun banyak kat kepala. Dia pening. Ada orang tak boleh lama. Tapi kalau solat berjemaah boleh tak kira lama kan? Imam tak boleh lamakan sangat. Sebab apa? Takut orang belakang ni yang ada masalah, dia tak boleh sujud lama, dia sakit kepala. Ada.
Kita sujud lama, orang belakang pening. Oh, Tok Imam apa membuat lama sangat? Bang, rebah dia. Kita tanggungjawab. Imam ni dia kena bijak. Dia baca tak boleh panjang sangat. Dia tengok belakang. Ui, ramai orang pencet. Tak boleh panjang sangat. Sebab lutut gegar. Dia bab semayang ni dia tak boleh lama. Bab kalau hiburan okey. Dia lain. Tapi kalau bab orang kata bab agama ni dia tak boleh panjang sangat. Dia sakit lutut. Jadi baca jangan panjang sangat. Lepas tu kalau tengok belakang ada budak-budak kecil yang sedang menangis kan, atau ibu-ibu yang sedang menggendong anak, maka jangan panjang sangat sebab takut anak tu menangis nanti susah, mak tadi tak khusyuk semayang. Baca jangan panjang sangat, sederhana, cantik-cantik je. Itu antara adab. Sujud pun sama juga, jangan lama sangat. Nak lama hang semayang seorang-seorang. Itu antara adab yang diajar oleh Nabi SAW. Baik tuan-tuan puan yang dikasihi sekalian, yang ketiga, adab yang ketiga, ayyad'uwa mustaqbilal qiblah wa yarfa' yadayhi bihaitsu yara bayad ibtayhi. Kalau boleh kita semayang, kita nak berdoa ni tuan-tuan, lelaki ke perempuan, menghadaplah kiblat. Makna kalau menghadap kiblat, kalau katakan orang lelaki, katakan kita nak berdoa, menghadap cari mana kiblat. Nampak kiblat, ya Allah itu. Duduk ke, berdiri ke, tak ada masalah. Cuma dalam keadaan beradab. Duduk elok-elok doa. Kalau kalau ikutkan sunnah Nabi doa ni, kalau orang lelaki sampai nampak keputihan ketiak Nabi. Ya Allah ya Tuhanku, nampak ketiak Nabi putih. Di sini ada dua perkara yang kita dapat. Pertama, adab berdoa kena angkat tangan. Disunatkan angkat tangan. Yang kedua, kebersihan Nabi. Ketiak Nabi putih, tak ada bulu. Nabi cukup setiap hari Jumaat, kita bulu panjangnya sampai berkulat ketiak. Bulu buang, sunnah Nabi buang. Kita, Nabi kata paling lama 40 hari. Kita dah berapa? 40 tahun. Bulu tu daripada hitam pergi pink jadi warna apa? Warna putih, bertukar warna jadi warna inai. Akar rosak terus dah. Jangan Nabi angkat tangan, nampak ketiak putih ketiak Nabi SAW. Jadi minta doa biar angkat tangan. Cuma kalau orang perempuan tak payah angkat tinggi-tinggi. Orang perempuan angkat sebab aurat tubuh badan perempuan ni. Orang perempuan angkat tinggi sangat, nampak ketiak dia habis dia. Tok Imam jadi baca doa makan terus kata. Baca doa-doa kita ni orang perempuan tunduk kecil kan. Jadikan kita orang kata apa panggil ni? Dia macam kita menggecil, bukan mengembang. Orang lelaki mengembang, kita angkat tangan, buka ni ketiak. Orang perempuan tak, dia menutup agar aurat-aurat tidak didedahkan. Jadi ini perkara yang baik. Cuma kalau tak tahu doa ustaz kiblat kat mana, tengah bawa kereta nak doa macam mana? Doa je lah, tak payah nak cari kiblat. Cari kiblat mana kiblat? Kau tengah bawa kereta ni, satu one way, highway, kau tak pusing macam mana? Tak boleh. Macam berlaku dalam kapal terbang. Saya pesan baru ni. Ni yang tanya ni pramugara. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, saya nak angkat takbir ni, nak sembahyang. Jadi kita atas kapal terbang tak tahu kapal terbang ni ke kanan ke kiri, kiblat tak tahu kat mana. Jadi perlu ke saya ikut kiblat? Saya kata ikut kiblat. Macam mana sekarang ni kapal terbang tu macam ni? Kata contoh kan, pusing-pusing. Takkan mu nak sembahyang gini? Atau buat doa gitu? Cari kiblat, tak payah. Doa je. Hai sumakun, di mana kamu berada? Sebab kita tak tahu di mana kita berada. Angkat takbir, duduk atas kursi sembahyang. Allahu Akbar. Duduk atas kursi. Sembahyang dalam kapal terbang. Tak salah. Yang penting ada wuduk je. Kalau kata contoh macam makcik-makcik, kakak-kakak, tuan-tuan, perempuan sekarang naik kapal terbang. Naik pukul apa? Pukul 1. Zuhur lagi setengah jam. Atau 15 minit. Kapal terbang tengah dah duduk kat atas, masa tu zuhur masuk. Boleh tak sembahyang? Masa ni nak praktis. Nantilah tunggu sampailah. Tunggu sampai terkentut pun lah. Bila terkentut tak apalah, nanti sembahyang kat rumah. Dah melambat-lambatkan. Kalau ada wuduk lagi baik. Saya selalu pesan jemaah, kalau katakan ada wuduk naik kapal terbang tu dekat-dekat, biar ada wuduk. Naik atas tu terus angkat takbir. Allahu Akbar. Angkat takbir, sembahyang je. Tak payah tunggu kiblat kat mana sebab kita di atas kenderaan. Cuma orang kata, ustaz, nak sujud atas apa?
Tu ada table tu, kita turunkan table tu. Sujud atas meja. Tak payah tunggu meja. Kalau meja tak ada, tak payah. Dia syarat je, rendah sikit, rendah lagi. Kalau rukuk macam ni, sujud lagi rendah daripada rukuk tadi. Senang. Sama juga macam doa. Doa lah macam mana keadaan. Ada orang kata, ustaz, kena angkat tangan tu, tangan tutup ke buka? Macam-macam orang tanya. Dia kata, kenapa kena tutup? Kalau buka macam mana? Oh, kalau kita buka, rahmat jatuh ke bawah. Macam-macam ni pun ni. Dia ada orang macam tu. Kenapa macam ni? Rahmat jatuh atas kepala tu. Allahu Akbar. Itu penafsiran pelik-pelik aja. Tak payah. Itu sebagai isyarat saja. Dia tak ada kaitan tu atas tapak tangan ni. Rahmat Allah tu besar, tak turun atas tapak tangan. Dia turun atas kita keseluruhannya. Itu yang kita nak. Jadi angkat tangan buka ke, tutup ke, jenis ke, semuanya Allah akan terima. Yang penting kita mencari tempat yang baik. Antaranya menghadap kiblat. Kalau tak mampu, tak payah. Cuma kalau nak menghadap kiblat pun, tuan-tuan, katakan kita berada, ada setengah orang dia sujud syukur. Katakan Allahu Akbar, anak dapat 5A biasa. Kita pun sujud syukur. Sujud syukur kalau orang lelaki di mana-mana pun tak apa. Orang perempuan tunggu dulu, tengok keadaan. Jangan main sujud, berbah sujud gitu. Kena kat belakang tu Tok Imam tengah berzikir. Ni sujud depan Tok Imam. Terkeluar mata Tok Imam. Dah sujud mengejut. Tak boleh, orang perempuan tak boleh sujud depan orang lelaki. Bahkan kalau adab, jangan jalan belakang perempuan pun tak berapa nak elok. Sebab apa? Dia merosakkan kita punya pemandangan. Dia orang perempuan duduk kat belakang. Ustaz sama juga kalau kita duduk depan, orang perempuan tengok punggung kita pula. Orang perempuan tengok punggung, dia tak ada lah sampai kita orang lelaki tengok orang perempuan. Jadi seorang-orang ni pakat-pakat jaga mata masing-masing. Nah, sebab dia orang tanya, alah ustaz, saya tua dah ustaz. Jalan depan pun orang tak tengok dah. Memang umur macam saya tak tengok dah makcik-makcik. Yang tengok pakcik-pakcik. Jadi kena ingat, orang tua minat orang tua. Jadi orang muda akan tengok orang muda. Gitulah standard tu. Sebab dalam mazhab Syafi'i sampai mati kita tak boleh nak sentuh orang lelaki. Kan? Nak salam, tak apalah makcik dah tua, makcik dah tak period lagi. Memang makcik tak period. Tapi orang tua yang dah tak period pun sama juga, dia minat kat makcik. Jadi dia tak boleh. Islam tu cukup cantik. Dalam mazhab Syafi'i sampai mati tak boleh nak sentuh, tak boleh buka aurat dan seumpamanya. Kecuali dalam kita dalam nyanyuk lain. Nyanyuk dia tak ingat, cabut tudung tengah-tengah jalan, itu lain. Itu penyakit dipanggil. Ya, tuan-tuan. Menghadap kiblat. Sebab dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsah bihima wajhah. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia berdoa, Nabi akan angkat tangan macam ni. Dan Nabi tidak akan habiskan doa kecuali Nabi akan letakkan ia di atas dengkul. Macam macam tu. Itu antara yang disebut oleh riwayat ini, ya. Dia boleh tak salah. Ustaz kalau tak letakkan muka tak apa ke? Habis lepas gitu ya. Jatuh habis ramak terabur. Tak ada. Dia tak ada masalah, kita boleh doa. Angkat tangan tu sunat je, tak angkat pun tak apa. Nah. Yang keempat, khafdus saut bainal makhafatihi wal jahr. Suara tu jangan kuat sangat dan jangan slow sangat. Yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan kuat melampau dan jangan slow melampau. Dia di antara. Ya Allah ya Tuhanku. Tengok. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku ya Allah. Dia nak kata kuat tak, slow pun tak. Kalau slow, doa apa? Apa doa? Doa dalam hati. Tak boleh, dia kena lafaz. Nama doa ni lafazkan. Dan kalau luar solat kena lafazkan. Ya Allah ya Tuhanku. Keluar biar dilafazkan. Itu dinamakan lafaz doa. Kalau dalam hati dipanggil niat. Kita ni minta doa, suruh minta. Kecuali dalam solat tak reti bahasa Arab, baca itu dalam hati. Kita berdoa dalam hati, itu lain. Tapi kalau nak elok adabnya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku ya Allah. Jangan kuat sangat. Ya Allah, terimalah doa aku ini ya Allah. Tu tak boleh biadab tu. Tak, cara tu apa? Kena kau ni menjerit-jerit. Tak. Doa tu jangan terlalu orang kata apa? Over suara tu. Cantik-cantik di antara. Tu buat kita buat macam tu, kadang-kadang hati kita
Ya Allah itu aku terasa dah nak orang macam nak menangis. Itu antara adab lah tuan-tuan puan yang dibuat oleh Nabi SAW. Ya. Yang kelima, alla yatakallaf as-saja' fi du'a wal aula alla yujawiz ad-da'awat al-ma'thurah fa innahu qad ya'tadi fi du'a'ihi fa yas'al ma la taqtadihi maslahat. Kalau boleh kita berdoa tu la yatakallaf as-saja' fi du'a, jangan melampau-lampau sangat kita punya orang kata apa, tangisan. Kita memang disungguh diminta untuk menangis. Ya tabak, kalau tak boleh nangis, buat menangis. Ya Allah, buat nangis, tak apa. Cuma kita pun seorang-seorang lah. Kalau ramai-ramai itu tak payah nanti nak menyumbung pula. Kenapa? Tengah-tengah kenapa? Pula mamak sebelah ni, kita pula nak tunjuk kat orang sebelah, aku kuat nangis pula. Tak payah, sebab takut kacau kita punya hati. So nak menangis, nangis seorang-seorang. Kita sembahyang sunat belakang tiang, seorang-seorang nangis, Allahu Akbar, Allah terima orang macam tu. Sebab nampak keikhlasan hati dia. Itu sebab waktu sembahyang malam ni kalau kita minta dengan Allah Ta'ala, Allah terima. Sebab kita berdoa. Kalau tak boleh nangis, ya tabakau, buat menangis. Ya Allah, ya Tuhanku, anak aku banyak pada saya. Lama-lama nangis sungguh. Lama-lama nangis sungguh. Mula-mula memang kita tak biasa nangis. Hati kita keras, tapi dah biasa buat tiap-tiap malam, hati akan jadi lembut. Umar bin Khattab lagi keras daripada kita. Tapi bila sampai baca ayat Quran, menangis sampai basah janggut dia tebal. Allahu Rabbi. Itu tanda hati dia lembut. Ya tabakau, buat menangis. Cuma kalau menangis melampau sangat pun tak boleh. Ya Allah. Kata sudahlah, apa cerita mamak ni? Tak tahu apa yang kau doanya. Dah tak bunyi langsung dah. Suami aku kahwin lagi. Rupa suami kahwin seorang lagi. Lain macam betul kau menangis. Relax lah bro. Relax lah sis. Ya. Yang suami pula sebab dah dapat nikmat. Alhamdulillah ya Allah. Kau makbulkan doa. Kau gelak pula. Siap gelak ni. Hak bini menangis-nangis, hak suami doa sampai gelak. Tak boleh. Doa ni dia kena ada adab. Ada adab. Ada bawa ni siapa tahu, mamat mana tahu. Dia pergi main kat sauk ni apa, dekat JB tu dia ada main air tu apa? Legoland. Legoland. Dia kata, ustaz, saya punya happy ustaz dapat bawa family. Saya main atas tu, saya terjun. Alhamdulillah ya Allah. Kau murah kau rujuk kau sambil main terjun dengan air. Kau pakai doa macam ni, kau doa macam tu ustaz atas tu. Pakai apa? Pakai suara pendek-pendek. Allah tak terima kalau dengan buat maksiat gitu, tutup labuh sikit. Tak, tengah ya Allah, tahniah saya, syukur alhamdulillah dapat projek Allah. Main air macam itulah keadaan main air gitu kan. Dah tak tutup aurat lagi. Jadi tak boleh, dia tutup aurat elok-elok. Cuba saya tegur beberapa orang artis. Kan ni dekat dengan anugerah skrin kan. Dia kata, ustaz, saya ni antara nama tercalon. Jadi boleh ke saya nak berdoa atas tu? Saya kata boleh, kau nak berdoa. Bagus juga kau ajar dengan biar orang ingat Allah Ta'ala ni. Alhamdulillah, Allah sahaja yang memberikan nikmat ini kepada kami, ya Allah. Kau murahkan rezeki. Tapi ingat, jangan kau naik atas tu berdoa, kau punya kain terbelah sampai lutut. Tak? Lepas tu yang atas bro, rambut macam tu ada pacak 3 kata orang gitu. Lepas tu ya Allah berdoa, Allah tak terima sebab tengah buat maksiat. Jaga aurat, pakai tudung elok-elok, insya-Allah Allah akan terima. Jadi dia kata, insya-Allah lah. Tapi saya tak pakai tudung ni. Jadi kau nak pakai tudung, kalau tak pakai tudung tak payah buat gitu. Kau doa seorang-seorang, Allah terima. Kalau nak tunjuk atas tu, nak tunjuk alhamdulillah, syukur saya menang lagi. Alhamdulillah. Tak ada alhamdulillah, Allah tak terima doa gitu. Itu doa tu biar ada adab. Jangan sampai mengangkat kita buat seakan-akan kita ini tuan-tuan macam menghilangkan adab. Macam Tan Sri Harusani tuan-tuan. Saya dapat cerita ni daripada almarhum bekas mufti wilayah Persekutuan, Datuk Hashim Yahya. Meninggal arwah. Dia cerita kat saya, dia kata, Syekh, masa saya forum dengan dia, arwah dah buat lama dah, dekat 5 tahun dulu. Dia kata, kenapa Tan Sri Harusani ni sampai hari ni dia kekal jadi mufti?
Sebab dia punya prinsip. Dia pernah sekali itu tuan-tuan, Raja Azlan ni pula raja yang sangat menghormati mufti. Sebab dia orang undang-undang. Undang-undang dia sangat hormat. Orang pakar undang-undang dia sangat hormat hakim-hakim dan dia sangat hormat mufti. Raja Azlan Shah almarhum. Jadi dia kata satu hari tu mandih kerajaan dia lah ni. Satu hari Datuk Mufti masa tu Datuk Seri dia berdoa, ya Allah, doa panjang umur apa semua kan ada bila kerajaan kan dia ada mandih doa. Tak apalah, baca doa. Lepas tu dia duduk tengah-tengah duduk tu dengan isteri apa semua. Mufti-mufti lain pun ada dijemput. Jadi datanglah mufti-mufti lain, termasuk Datuk Hashim Yahya hadir. Duduk dia ada satu table tu semua mufti-mufti termasuk Tan Sri Rosani. Rosani duduk atas lagi lah. Bila time habis doa, tengah waktu makan, naik artis menyanyi. Sebab mufti ni bukan semua jadual dia akan bagi tahu. Dia tak tahu. Protokol yang tahu. Mufti bukan semua, dia hanya tahu jadual dia. Ada beberapa jadual dan ada yang diselindungkan daripada mufti. Sebab mufti kalau tahu mufti ada maksiat, benda maksiat, mufti akan buang, betul tak? Jadi dia tutupkan jugalah biar wujud dia tiba-tiba ada. Dia panggil benda tiba ad hoc ada masuk dalam tu. Masuk dia tengah makan, tiba-tiba ada artis naik menyanyi, perempuan pula, seksi pula. Tuan-tuan tahu tak apa yang Tan Sri Harusani buat? Dia bangun, minta sembah ampun dengan tuanku, nak keluar. Orang semua kecoh. Adalah masa tu dia kata ada beberapa orang timbalan menteri-menteri bising lah, apa buat macam ni? Sultan ada keluar macam tu. Sultan jawab apa? Raja Azlan, memang betul. Mufti mana boleh dengar maksiat, dia kena keluar. Tengok, raja hormat, keluar dia. Balik dia tak dengar. Tu orang prinsip, bila ada prinsip tuan-tuan. Jadi dalam maksiat, kalau kita berdoa, adabnya jangan buat maksiat lah lepas tu. Itu sangat penting. Apatah lagi kita berdoa tengah buat maksiat. Na'udzubillah. Oh, ni tengah main judi. Yes. Ya Allah, Tuanku bagilah menang ya Allah. Main judi minta menang. Itu confirm tak terima di Allah Taala. Itu yang kelima. Yang keenam tuan-tuan puan, at-tadarru' wal khusyuk. Terlalu khusyuk. Minta biarlah khusyuk dengan Allah Taala. Minta khusyuk betul-betul, fokus. Jangan tengah doa duduk mikir nak masak apa, hak perempuan. Hak lelaki fikir ni apa benda pula nak buat kejap lagi ni. Isteri suruh beli apa. Tu tak boleh. Dia kena khusyuk, fokus. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ambil dalam keadaan tadarru', khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh tengah kena orang kata apa? Kena ni lah orang kata apa, kena rasa macam orang kata. Rasa macam kecilnya kita di hadapan Allah Taala. Itu penting. Kadang-kadang kita buat benda yang ialah Allah tak suka kita buat, memanglah. Atau kadang-kadang kita buat dalam keadaan tidak khusyuk, tidak fokus dalam doa, itu pun tidak diterima oleh Allah Taala. Yang ke berapa ni? Yang ketujuh, ayyajzama du'a wa yuqinul ijabah. Dia kena tekankan sikit agar Allah terima. Tekan maksudnya yajzim, bersungguh-sungguh minta Allah akan terima. Yuqin, yakin Allah terima doa kita itu. Jangan pula kita tak yakin, ya Allah, aku tak tahulah kau ni terima ke tak ni. Kita pula tanya Allah Ta'ala, tak boleh lah. Kena yakin, ya Allah, panjangkanlah umur aku ya Allah. Ya Allah, aku tak apa-apa tak yakin dengan kau ni ya Allah. Dan tak kau hantar jadi. Jangan. Kena yakin, ya Allah, panjangkanlah umur aku ya Allah, agar aku boleh beribadah kepadamu ya Allah dalam semua waktu ya Allah. Tengok, kita yakin Allah akan terima. Kita yakin Allah terima dengar kita punya doa. Itu sangat penting, sebab inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan jangan pula kita tuan-tuan, seperti mana yang disebut dalam satu riwayat hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam satu hadis Nabi kata, qala sallallahu alaihi wasallam, wa la yaqul ahadukum idza da'a Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, Tuhanku, kau ampunlah dosaku ya Allah kalau kau mau. Mana nyombong. Ya Allah, aku ni alhamdulillah kaya dah, tambahkanlah rezeki. Kalau kau nak tambah pun tak apa. Aku
dia panggil tu, Nabi kata, jangan kamu doa, kamu kata, ya Allah, kalau kau ampunlah dosa aku kalau kau mahu, ya Allah. Jangan kata kau mahu, ya Allah. Kata, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Sesungguhnya aku banyak buat dosa padamu. Allah Rabbi Ta'ala. Tangisan tu sangat penting. Bersungguh tu sangat penting. Kadang-kadang sombong. Saya ni dah kaya dah. Saya doa pun kadang-kadang dapat dah sudah. Projek baru ni, alhamdulillah. Baru dapat 100 juta punya program. Apa ni? 1 bilion punya program. Projek. Ni dapat pun tak apa, dapat pun sudah. Tengok, doa tu tak ada langsung. Dia ingat dapat duit 1 bilion tu, projek 1 bilion, adakah dapat semua? Tak tentu, tuan-tuan. Ada kawan saya kenal, ni kontraktor kelas A. Dia banyak buat projek dekat Putrajaya. Saya pergi rumah dia, Allahu Akbar. Dalam rumah ada taman. Selalu orang kata dalam hati ada taman. Ini dalam rumah ada taman. Allahu Akbar. Ada ikan, ada tu. Allah, cantik sungguh tuan-tuan rumah dia ni. Rumah orang kaya. Tapi dia kata, Ustaz, saya dapat projek nilai dia 500 juta. Tapi duit sampai hari ni tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Orang tipu pula. Allah Rabbi. Cek dah ada, tapi sikit je Ustaz. Dapat sikit je. Untung tak banyak. Cuba main dengan masa mata wang. Belum tentu lagi apa yang kita ada itu bilik kita. Betul tak? Belum tentu. Kita pergi kat bank, kejap lagi habis tu kita pergi kat bank, beli barang. Adakah duit yang kita dapat tu duit kita? Belum tentu. Ambil RM500, letak dalam poket. Lepas ni nak pergi beli udang, lepas ni nak beli ikan yang suami bawa kereta. Lepas tu tengok pula handphone. Sambil tengok handphone, jawab SMS. Langgar punggung kereta orang. Perbung. Allahu Akbar. Langgar kereta orang, kita lari belakang, siapa yang salah? Kita salah. Maka wajib bayar. Bila cek-cek, oh 500 keluar nak beli udang. Akhirnya siapa punya? Orang punya. Belum tentu. Tu sebab kita kena minta doa, ya Allah, berpanjangankanlah rezeki aku ini, ya Allah. Itu yang kita nak. Minta biar panjang. Jangan kita ini rasa sombong. Jangan. Kita nak minta biar murah rezeki. Rezeki daripada mana datang kita pun tak tahu. Itu sangat penting. Pernah tuan-tuan saya, bila sebut bab orang langgar belakang ni, yang bab duit ni lah. Ni nak cerita. Dekat Bangi, Bandar Baru Bangi, dekat rumah saya, dekat UKM. Jadi saya maghrib tu ada ceramah, kuliah maghrib bulanan. Duduk kat traffic light. Duduk kat belakang, saya duduk tunggu traffic light merah lagi ni. Orang bawa balik pejabat. Duduk lama tu, gup bunyi, gup. Saya kata, bunyi apa kan? Gup. Sebab tak kuat sangat, sebab kereta ni kereta besar juga kan. Jadi tak bunyi. Kalau kereta kancil dah ke depan aku pergi. Gup. Kata kenapa Lepas tu tengok ada kereta belakang, dia macam goyang sikit. Macam gitu. Dengar radio, masa tu Dr. Zahzan Muhammad dalam radio Aikim tentang tafsir. Benda tengok-tengok perempuan keluar daripada pintu. Saya pun tengok cermin. Dia langgar kereta aku dah. Dia langgar kereta. Kata habis lah kereta. Saya takkan keluar, sebab kalau kita keluar orang kenal. Jadi akan jadi kecoh. Jadi orang pakat keluar ramai-ramai. Jadi tengok apa dia nak. Oh, alamak. Tengok perempuan tu keluar, dia tengok kat kereta dia. Kita nampak macam ni. Habis kereta aku, kata. Lepas tu dia pun mari kat kita. Saya pun buka tingkap. Dia nak bagi tahu dia dah langgar kereta dah. Jalan itu, saya pun buka tingkap. Kenapa? Ya Ustaz, ya Allah Ustaz, ya Allah minta maaf. Saya kata, langgar kereta. Oh ya Allah Ustaz, saya minta maaf, saya langgar kereta. Tak apa, tu tepi tu ada Petronas. Kita habiskan traffic light ni, traffic light hijau kan, orang ramai belakang. Kita pergi tepi. Masuk ke tepi tuan-tuan, dia pergi masuk. Dia pakai kereta Myvi, saya ingat. Saya pun parking, dia mari parking. Saya pun keluar, tengok kat belakang saya ada kemek sikit lah. Sikit je lah. Tapi hati terasa dia kemek pun sikit pun. Sebab kereta kilat, tiba-tiba ada, tak boleh terima lah. Kemek, alamak. Tapi bila tengok kereta dia, tergelam tu. Pecah. Myvi lawan Mercedes. Punggung Mercedes kerak. Tergelam. Allahu Akbar. Saya kata habis lah.
Lepas tu saya pun kata, macam mana ni? Itulah saya minta maaf Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Saya telefon suami saya. Tak angkat pula. Dia kelang kabut gitu. Kata sahabat, tak apa. Ya Allah, saya tak SMS. Ya Allah. Saya kata, kenapa boleh langgar ni? Ustaz, saya ambil anak. Saya jawab SMS pada suami. Bagi tahu saya dah ambil anak. Lepas ambil, cakap send je. Gum sikit, kereta habis. Saya pun tengok, Allahu Akbar. Saya tengok dalam kereta, tengok ada anak dalam bakul tu. Kecil Saya pun telefon kawan, pernah kena langgar. Halo, nak tanya, mu pernah kena langgar kan? Kereta dia sama macam saya. Bumper ni berapa kalau baiki? Oh, tu hari tu aku tukar juga. Dia kata, bumper saja dekat depan UKM tu ada satu kedai glass rig untuk Mercedes, BMW semua kereta kat situ. Buat kat situ. Dia punya samalah, dia punya tu macam Jerman. Jadi kita pun cakap, Allah, berapa agak-agak? Dia kata dalam 1,300 bumper. Ya, 1,300 bumper saja. Dia cabut bumper tu, dia buat balik. Aduh. Sebab dia terkopik lah. Kalau tak terkopik saya tak kisah juga. Tapi sebab terkopik dia warna kelabu dah jadi warna putih sikit. Oh, hati saya pecah lah. Sebab baru dah kilatkan kereta. Hati pecah juga. Ustaz pun dia kena, kereta kena kilat juga lah kan. Aduh, saya kata, Allah, kawan kata 3,300 ni. Allahu Akbar. Dia takbir pula kat situ. Muju tak komak je. Kata, sudahlah. Saya kata, ada macam mana? Boleh ke ni bayar? Suami boleh ke? Allah Ustaz, saya mampu 300, janganlah. Saya tak berani cakap pada suami saya. Mati saya kena marah. Saya mampu 300 je Ustaz. 300 je. Saya 300. Habis, ni 1,300. 1,000 saya subsidi. Ya Allah Ustaz, mati saya bayar ansuran, saya bayar ansuran. Bayar ansuran pula. 300 saya bayar sekarang. Baki saya bayar ansuran bulan-bulan 100. 10 bulan baru habis. Mati aku kali ni. Aku kata, aduh, tak apa lagi ni. Kamu ada duit tak? Saya baru je ambil duit dia 300 nak beli susu anak dekat depan tu. Aduh, lemah betul main dengan perempuan. Kalau jantan berbulu memang aku minta terus lah. Tapi ni bagus ni, dia ni tu juga. Sebab saya tengok dia pula kereta kelisa je. Tak, kereta pun tak turun. Atap dia pun dah kereta kelisa lama. Mana kelisa Myvi lama. Atap dia tu dah tak ada cat dah. Pudar dah cat. Allah, kereta dia pun tak cat. Takkan nak cat kereta aku. Dalam hati saya pun cakap gini, tak apalah, bagi 300. Pakcik relax, pakcik. Marah pula dia. Kereta aku tu macam mana? Marah. Pakcik. Dia pun bagi 300. Bagi 300, saya pun ambil 300. Saya dah terima 300 ni dan saya kembalikan balik. Beli makan untuk anak, susu anak. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, semoga Allah berkati rezeki. Ya Allah. Nangis pula dah sebab kereta dia lagi berat. Kereta dia sampai pecah air tu. Teruk lah, kemat dan jatuh tempat air tu. Tak apalah, saya kata, saya nak pergi ceramah. Tak apa, tak apa, nanti kan suami saya tak ambil. Dalam hati yang sedih gila. Pergi ceramah tu muka masam. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Muka tak ada mood nak ceramah. Tapi tak apa. Esok pergi terus baiki. Dia tak, kita pun tak sedap lama kan. Tak apalah, saya bayar semualah. Pergi sampai kat kedai Cina tu. Glass rig. Sampai Cina tu datang. Mari tengok. Saya masa tu pakai spek hitam dari pejabat. Tengok. Hayya. Ini orang mana boleh kena cabut semua. Dia berapa agak-agak? Ini yang biasa 1,500. 1,500. Tapi lu punya pasal 1,300. Cik tai tu. Kawan aku cakap 1,300, kau 1,500. Maknanya lah kali 103 juga. 1,300. Ayat, kurang sikit mah. Saya ini orang langgar mah. Saya bukan salah saya mah. Tolong mah langgar mah. Tak boleh. Ini barang baik punya 5 tahun waranti mah. Gitu. Lepas tu tiba-tiba bapak dia datang. Bapak dia orang tua juga. Dia tak lama dia. Hayya.
Ini orang banyak pernah tengok. Aku kata, bila pula dia tengok aku ni? Pakcik ni biar betul. Ni orang langgar. Lu bukan dia dalam itu tanyalah ustaz yang cakap itu babi ya. Kan saya mengajar fiqh dalam tanyalah ustaz, tajuk babi. Ingat dia orang tua ni. Tengok tanyalah ustaz TV9. You ada cakap tentang babi ya? You ustaz lah. Ya, saya ustaz lah. Semalam mau pergi ceramah orang dalam langgar ini kata, "Hayya, kenapa tak ada cakap awal-awal?" Anak dia pula, "Hayya, tak ada cakap awal-awal. Hayya, ustaz datang ini kedai. Oh. Hayya, banyak balakat." Bukan berkat, balakat. Banyak balakat. Oh. Wah, ini macam banyak bangkus lah. "Hayya ustaz, ini ustaz punya pasal tak ada masalah. Ustaz tinggal ini kereta, bagi kunci." Nah, iyalah berapa dulu? Tak, ya ustaz lagi mau cakap. Bagi itu kunci lah. Saya bagi hantar ustaz lah itu UKM. Nanti saya datang. Nanti lepas 2 hari ustaz datang ambil mah. Bagi murah lah. Ya ustaz punya pasal murah mah. Oh okey lah tuan. Lepas aku dengan orang Cina ni aku tak percaya. Aku bawa juga 1,300. Namakan dia kata murah-murah 1,300. Aku bawa 1,000 baik-baik dah lagi. Bawa 1,300 dia tengok. Sampai-sampai tanya. Tengok kilat semua cantik dia kilat. Dia kilatkan satu kereta. Bukan satu bodi apa punggung kereta, satu kereta. Lengkap. Oi, siapa suruh you kilatkan kereta ni? Sebab kilatkan kereta harga 850. Kilat, ayah, siapa suruh you kilatkan kereta ni? Ayah, ustaz lagi mau tanya. Ustaz datang ini kedai balakat. Oh. Balakat lagi. Barakat. Jadi saya bagi satu kereta free of charge for you. Allah, terima kasih. Oh, apa ni Daniel, terima kasih Daniel. Allah, ini berapa mau keluar receipt? Hayya ustaz, lu jangan bagi malu sama gua. Hai. Apa malu pula? Ai nak bayar, bagi receipt. Tak bayar, free of charge semua mah. 1,300 free of charge. Campur cat kereta 800, 2,000 habis gitu. Saya kata, jangan gitu, bankrupt. Ini my father punya arahan mah. Tak boleh main-main. Itu orang tua kalau dia kata free mah. Kalau saya lawan, mati saya bankrupt. Orang Cina pun percaya bahawa jangan mendurhakai mak bapak. Bapak dia tua lah, umur 80 ni. Buat kerja. Saya kata, macam mana bapak ibu boleh kenal saya? Wah, dia selalu tengok itu TV9. Cuma dia belum Islam je lagi. Itu tanyalah ustaz, dia selalu tengok. Rupa orang Cina pun tengok tanyalah ustaz bagi buta. Jadi tuan-tuan, malu kalau orang Melaka dia tengok. Itu je yang cakap kan. Tapi nak cerita tuan-tuan, nak cerita. Apa yang budak perempuan itu keluar duit 300, kalau ikutkan bukan dia punya. Dia langgar orang, patut orang punya dah. Tu kadang-kadang kita jangan sombong. Tu sebab nikmat Allah ni kena minta selalu, biar Allah memberkati kita. Yang terakhir, adab yang terakhir, wa huwal adab al-batin. Ini sangat penting. Wa huwal asl fil ijabah huwa taubah wa ruddul maghalim. Adab yang terakhir, bertaubat kepada Allah dan kembalikan hak-hak orang. Contoh, Allah takkan terima doa kita kalau kita masih berhutang dan orang tu minta hutang kita tak bayar, kita takkan diterima doa kita. Itu sebab berapa ramai orang yang berhutang tak bayar, hidup dia tak berkat. Itu sebab minta doa ni kena bayar hutang. Nak pergi Mekah, tanya dulu. Nak pergi umrah, saya selalu tanya pada jemaah kalau nak pergi umrah ni, saya nak buat kursus umrah untuk yang jemaah bulan 12 ni, 130 orang. Saya selalu tiap-tiap tahun saya akan tanya, siapa yang ada hutang? Ada yang angkat tangan, saya ada hutang. Hutang dengan orang, bukan dengan PTPTN, bukan dengan kerajaan. Ni hutang dengan orang. Saya pinjam duit haji 5,000, tak bayar lagi. Berapa ramai? Ada 3-4 orang. Saya kata sekarang ni awak boleh datang ke pejabat, ambil balik duit kamu. Package yang kamu pergi 7,000 ringgit ni, ambil balik. Jika tidak dapat keredaan daripada tuan yang kamu hutang. Kata saya hutang haji 5,000 ringgit. Janji nak bayar bulan depan, tak bayar. Tiba-tiba saya nak pergi umrah. Haji tunggu kan. Ustaz Izzah ni kata nak bayar hutang, tak bayar, tak datang lagi. Telefon tak angkat, SMS tak jawab. Tuan-tuan, sampai saat itu kalau kita pergi Mekah pun doa kita tak diterima oleh Allah Ta'ala.
Sebab haji sedang menanti hutang. Itu sebab saya kata balik minta keredaan dia. Pergi jumpa, Ji saya nak pergi Mekah ni, boleh tak saya lambatkan sikit hutang? Haji kata, Allah tak ada masalah Haji, saya pun bukan guna, Ustaz bukan saya guna lagi duit Ustaz tu, tak apa Ustaz pakai dulu, pergi umrah, doakan saya murah rezeki. Itu pahala kepada orang yang bagi hutang. Dan barulah kita pergi Mekah, kita dapat redha Allah, doa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu sangat penting, kembalikan hak orang. Jangan kita ambil hak orang dan kita menzalimi orang lain. Sila bulan orang tu doa biar hidup tak berkat, itu lagi bahaya. Hidup tak berkatnya tuan, bukan kita yang buat masalah dengan orang, tapi yang tak berkat anak kita. Belajar tak pandai-pandai. Anak habis belajar tak boleh masuk tak boleh nak pergi dah habis belajar dapat universiti tapi tak boleh kerja. Kenapa? Tak berkat hidup. Ada orang tuan-tuan hidup dia susah tapi tak ada buat masalah dengan orang. Hubungan dengan Allah baik, dengan manusia baik, orang semua sayang dekat dia. Tuan-tuan, anak habis belajar boleh dapat kerja. Yang kecil masuk sekolah dapat UPSR, masuk asrama penuh. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan? Allah mudahkan urusan dia sebab dia baik dengan Allah, baik dengan manusia. Ni kadang-kadang kita tuan-tuan, kita lupa. Itu sebabnya Allah Ta'ala suruh kita bertaubat sebelum kita meminta ampun dengan Allah Ta'ala. Berdoa nak minta sesuatu, minta ampun, minta taubat, ya Allah aku banyak buat dosa. Satu, dengan Allah, hubungan Allah, hubungan manusia, jumpa habis dengan orang-orang yang kita zalimi, termasuk kita umpat dia. Saya umpat akak, duk kutuk akak, kata akak tu ya Allah makan banyak betul, kurus tapi makan banyak. Kita kutuk dia kat belakang. Akak tak tahu, akak pula makcik tak tahu, tapi tiba-tiba makcik dapat tahu daripada orang lain. Makcik terasa hati, sampai hati ustaz kutuk saya kau apa ni kat belakang, cakap dah depan-depan. Terasa hati makcik. Saya dapat tahu, makcik tahu, saya takkan, doa saya tak diterima oleh Allah selagi makcik tak ampunkan dosa saya. Jangan main, tu doa dengan manusia. Tu sebab dia minta ampun. Tu dengan makcik, dengan isteri, dengan suami sama juga. Allah tak ampun dosa kita, Allah takkan terima doa kita kalau kita buat dosa dengan isteri kita. Isteri pula buat dosa dengan suami, mak bapak buat dosa dengan anak-anak, anak-anak buat dosa dengan mak bapak. Semua tu kita kena minta maaf. Hatta kepada menantu pun kita buat sakit hati menantu kita. Menantu balik jarang-jarang Melaka ni, balik dia bukan reti nak buat asam pedas. Orang KL ni bukan semua pandai. Saya pernah jumpa ada seorang ni, doktor pakar, dia hanya pandai masak satu benda, Maggi. Betul, saya jumpa ni kat KL. Suami dia nak kahwin seorang lagi pun ni. Dia kata tak tahan ustaz, kahwin 10 tahun dah. Dia tak erti, dia tak nak belajar sebab dia kata I tak biasa masak, please lah, tolong lah. Sebab masa nak kahwin dulu suami dia cinta kan, you tak payah masak, I yang uruskan. Sekarang dah 10 tahun kau tak tahan dah. Dah Maggi, balik malam letih, apa masak ni? Maggi. Hari ni Maggi apa? Maggi tom yum. Esok Maggi kari, lusa Maggi goreng. Mampu suami dia. Botak lah kepala. Jadi saya kata tak boleh lah, kena belajar lah. Saya cakap pada dia, ustaz saya tak erti. Tak erti tapi awak boleh bedah perut orang. Ada masters, BA dia, doktor dah, ambil masters pakar bedah perut. Awak boleh bedah perut orang, takkan masak tak erti. Pergi belajar lah. Sekarang ni isteri saya tolong bawa dia pergi masak, belajar masak. Pergi belajar dengan chef, belajar kat rumah saya. Bila datang masak, dia tengok macam ni. Dia potong ayam macam tu. Mampu. Orang perempuan macam tu, kena kepala mak mentua tak mampu marah. Tapi nak cerita orang sekarang buka potong nak buang perut ayam ikan. Tahu dia buang macam mana? Kita kan, saya reti lah juga masak sebab 12 tahun duduk kat Arab. Jadi kita pandai masak. Jadi dia pegang, kita potong kat perut, potong gitu kan, daripada isang bawah buang perut tu. Dia tak dia belah dulu, dia korek dengan Allahu Rabbi. Cara pelik-pelik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia tak reti. Kita mak mentua ajarlah. Dah, jangan kita nak suruh dia pandai macam kita takkan pandai punya. Jadi kita kena ajar sikit-sikit. Ya, adik buat macam ni. Hari ni adik belajar cara potong ikan je dulu. Ni dah, menantu mak yang seorang lagi tu lagi bagus membanding-bandingkan. Itu sebab menantu sakit hati tu. Yang laki jarang banding. Yang laki, menantu laki semua sama, betul tak pakcik? Sama, datang isap okok sama kita. Sama, okey, relax. Kau macam mana belajar? Kerja okey. Okey, abah, saya bagi abah 100. Okey, ni lah.
50 pun jalan, yang penting duit. Bapak mentua dia tak kisah. Jadi saya tengok, saya terlibat dengan kaunseling kan. Bapak mentua jarang ada masalah dengan menantu. Yang banyak masalah makcik-makcik. Kenapa Haji? Saya tanya je. Lelaki jarang kita jumpa. Menantu terasa hati dengan bapak mentua jarang. Tapi menantu perempuan ada je masalah dengan mak mentua perempuan. Kenapa? Sebab saya pun tak tahu. Jadi itu Isteri Ustaz. Isteri Ustaz. Kenapa perempuan ada masalah dengan mak mentua? Tengok dia nak defend orang perempuan. Bersungguh je. Sebab masalahnya sebab orang perempuan itulah dia. Dia orang perempuan ni dia sensitif satu. Tu sebab Datuk Fadlah Kamsah kata positive thinking. Kalau katakan dapat menantu jenis jaga kuku satu, pandai lah kau tarik dia masuk ke dapur sikit. Dia kata asyik main kuku je yang seorang tu. Mak mentua ni dia direct cakap gitu je. Yang ni kan bagus potong cantik. Lepas tu dia tu pun dah letak potong kuku, letak kuku potong apa? Potong timun. Besar-besar tu timun potong. Oh, ini bukan manusia yang makan, lembu pun tak nak makan. Mak mentua cakap dia, mau tak terasa menantu ni. Dia tak pernah potong, anak orang kaya. Tengok, dia kadang-kadang sensitif. Sebab kalau menantu pun kena positif. Anggap itu sebagai ilmu. Daripada seorang guru. Mak mentua ni guru. Kalau macam tu saling tolong-menolong akan selamat. Macam orang lelaki dia tak kisah sangat. Dia sama-sama dia pergi masjid. Menantu semayang ke tak semayang kau punya pasal. Yang penting kita duduk kat masjid ni. Dia macam tu dia, orang lelaki dia relax hidup dia. Ni memang betul saya tanya Prof Muhaya, memang ramai yang datang mengadu ni dengan mak mentua. Mak mentua dengan menantu perempuan. Yang Datuk Fadlah Kamsah pun sama juga. Dia kata paling banyak kes menantu dengan mak mentua. Jarang dengan bapak mentua. Jadi oleh mereka kita kena saling tolong-menolong, kena ada ilmu dalam bab ni. Jadi yang paling penting kena banyak doa juga kita ni. Mak mentua pun kena banyak doa. Bila menantu balik dapat menantu, Allah banyakkan berdoa. Apa berdoa yang kita doa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan perasan tak kalau menantu balik kan kita salam dia kan? Salam tu pegang kepala dia, doa. Jangan kuat-kuat. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lari menantu, apa mak ni? Jangan nampak kan? Cium atas kepala dia. Ini bila dia cium tangan kita, cium atas kepala, masa tu doa. Nanti dia fikir lain tak Ustaz? Tu tanda tak pernah buat langsung tu. Biasa buat apa? Kalau tak biasa cium kepala, pegang atas kepala kan? Ataupun kalau kita nak buat biasa cium tangan. Doa. Tu doa dia. Keluar sikit je, jangan banyak. Lari orang tua tu. Ataupun kita menantu datang, kita anak-anak menantu dia boleh baca untuk semua. Saya belajar dengan Datuk Haruddin, boleh baca untuk semua. Khususnya orang-orang yang marah kat kita. Kalau nak bagi dia kekal mula-mula ni, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia datang kan buat air kan? Tak. Bukan tahu. Menantu pula dia buat air kat kita, dia buat benda yang sama tak? Jadi saling doa mendoa okeylah. Jangan saling bomoh-membomoh. Mak mentua bomoh menantu. Ni dah jumpa. Mak mentua bomohkan menantu bomohkan tok tu. Berlawan antara bomoh ni. Bomoh kata mak mentua kau punya lagi kuat lagi. Tengok apa cerita. Bab-bab sihir ni cukup banyak. Jadi jangan main doa tak apa. Itu doa yang baik. Yang kedua, kalau anak menantu kita marah kita, baca surah Taha ayat 1 sampai 5. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Doa biar hati mereka lembut. Tiup. Surah Taha ayat 1 sampai 5. Baca. Itu pun bagus. Masa dia salam, tiup. Ataupun dari jauh, doa dari jauh. Nampak dia dari jauh. Takkan nak tiup pun kena ajar. Buatlah macam mana. Takkan orang tak apa kena mak aku ni. Buat slow-slow. Jadi itu antara doa. Yang ketiga, baca surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Biar Allah buka hati dia untuk tidak melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Jadi itu penting. Kita amallah benda-benda doa yang warid dalam Al-Quran, kita amalkan Al-Quran. Kalau payah sangat, baca Fatihah pun cukup dah. Baca Fatihah. Tapi ini tiga ni untuk doa, orang kata apa? Doa untuk kita berhadapan dengan menantu, anak dan sebagainya. Kalau umum, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah. Panjang pula kan.
Tak apa, baca pendek lah. Ini dah rakam, nanti ulang. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Bahasa Melayu dia, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku ya Allah disayangi oleh orang-orang, keseluruhan orang-orang mukmin dan orang mukminah, khususnya ketika mereka melihat mukaku, wajahku dan akhlakku. Itu ya doa bahasa Melayu. Tak semesti bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Kalau boleh bahasa Arab, cantik. Jadi tuan-tuan dan puan, ada soalan berkaitan dengan doa? Kenapa doa tadi tu kena sembuh-sembuh? Kalau katakan dia selepas solat, dia baca macam kuntu tu, tapi dia niat je untuk seseorang, boleh tak? Boleh, tak salah. Kalau itu, kalau jauh, kita tak payah, orang kata naik ikut sunnah Nabi. Nabi dia ruqyah. Ruqyah ni pada air. Kena sunnah dah. Kita lepaskan. Dia sembuh. Sembuh sikit je. Dia sembuh macam tiup-tiup, dia sembuh gitu. Dia keluarkan angin sikit dari apa yang kita baca. Macam kita pergi jumpa Datuk Harundin, Datuk Ismail Kamus kan penuh air. Dia tiup macam tu je. Tiup. Dia tak ada pergi satu botol. Tak ada. IDO tu tak payah. Umum, supaya umum je, sebagai syarat. Sama, itu bagi yang tiup-tiup ni, bagi apabila kita nampak muka dia, depan dia, ataupun pada tempat yang dia nak makan. Tapi kalau jauh, macam kita menantu jauh, dia jauh, kita doa, boleh, tak ada masalah. Niatkan untuk sampai kepada orang tersebut, insyaAllah akan ada rahmat di sebaliknya. Baik, ada soalan lagi? Orang tanya, perlu tak doa ada wudu? Tak syarat. Tak ada wuduk pun boleh. Dalam period pun boleh. Kalau katakan kita anak menantu period ke, kita period, kita dah biasa bangun tahajud malam, bangun macam biasa, tapi kita berdoa, bukan semayang, berdoa. Sebab semayang tahajud ni semayang tahajud, solat, tapi ini kita doa di waktu pertengahan malam, lepas tu tidur balik, dah tak ada masalah, tak payah pun semayang. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, semoga dengan apa yang kita bincang, kita dapat manfaat dan kita boleh gunakan bersama, dan kita cuba amal. Tambah ni zaman fitnah, kita kena banyak berdoa agar Allah merahmati kita. Cuma bersama dengan saya ni, ada buku yang saya buat yang ramai orang tanya, berhubung tentang fiqh kosmetik, fiqh kecantikan. Jadi telah dibukukan dalam bergambar. Ni ramai orang tanya hukum ni. Saya kumpulkan daripada soalan-soalan Facebook dan soalan-soalan dalam ceramah. Tapi saya buat dalam bentuk perbincangan 4 mazhab. Nak warnakan rambut boleh ke tidak? Ramai orang tanya. Baru ni Tok Imam pun tanya, saya nak warnakan rambut boleh tak? Boleh, tapi dengan syarat pakai inai. Dan bukan warna hitam dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain makruh. Jadi itu kita bincangkan juga. Nak sekarang ni ada isu yang inai atas, kalau anak menantu nak kahwin kan, inai apa? Inai atas kulit kan. Itu pun kita bincang. Sebab fatwa kata kalau katakan benda tu ada niat-niat tertentu. Macam lukisan pun kena tahu lukisan apa. Ada yang dia lukis tu, lukis ni salib, itu haram di inai. Kalau bunga kalau kita niat bunga saja boleh. Tapi kalau niat bunga tu memberi kemuliaan ataupun kebahagiaan pada rumah tangga, haram. Sebab kita yakin pada bunga. Dan tatu yang ada, bukan tatu, ukiran pada tangan, bunga yang ada pada tangan, tak yakin pada Allah Ta'ala. Itu bahaya. Jadi kita dah, fatwa kebangsaan pun dah bagi tahu ada syarat-syarat dia. Nak buat bunga-bunga ni pun mesti pada tempat-tempat yang dibenarkan. Yang boleh tunjuk hanya pergelangan tangan dan pergelangan tangan saja. Kaki tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Ni kita nak kahwin, anak ukir kat kaki kan, tak boleh, kena tutup. Tu tunjuk kat suami je, malam pertama angkat kaki tu. Baru boleh. Tak. Baru ni ada seorang tanya, seorang datin, sebab datuk dia ni, dia orang kaya ni lain tuan-tuan. Dia sangat dia entah macam mana, akhir-akhir tu dia minat jenis inai tatu ni, inai bertatu. Dia kata nak buat tatu haram, jadi dia buat inai kat perut. Dia nak kat perut. Pelik suami dia ni. Dia buat inai kat perut, bentuk bukan love. Love lama makcik. Ni kupu-kupu. Kupu-kupu kat perut tu. Haji Din jangan buat je. Dia minta nak buat kat kupu-kupu kat perut. Jadi saya tak tengok lah. Dia kata buat kupu-kupu kat perut ustaz. Suami saya nak buat. Boleh ke ustaz? Ada dah mak andam nak tolong buat. Tapi dia macam inai lah.
Dia lama-lama dia akan hilang lah. Itu dibenarkan kalau untuk suami. Tapi kalau tunjuk kat tu imam, haram. Boleh betul. Nak buat apa-apa pun tak ada masalah. Orang lelaki nak buat tak apa. Buat gambar bunga helang kat ni. Datuk buat bunga helang. Buka baju, isteri terkejut suami bini. Minta arak-arak tak ada darah tinggi ke, kena darah tinggi pensan nombor 2 tu. Tak bunga helang boleh. Sebab benda tu tidak untuk apa? Untuk suami isteri dibenarkan. So saya jelaskan dalam buku ni juga. Hukum apa? Kuku panjang tak panjang, sambung rambut. Kalau anak kepala botak nak sambung rambut boleh ke tidak? Kita bincangkan. Nak tambah bahagian, ada nak besarkan payudara. Sekarang ni isu kat KL paling banyak membesarkan payudara. Menerusi kaedah cocok. Satu, cocok hormon, botox, dia panggil botox dan sebagainya. Yang kedua, dia cocok, dia tambah silikon. Silikon tu doktor semua kata bahaya dan sangat bahaya. Kalau pecah boleh bawa pada kanser. Buruk terus titik tu. Jadi kita bincang. Dia ada cara-cara yang dibenarkan. Kalau orang kampung dia gunakan kaedah daun apa dah, tak mau sebut lah. Saya pun tak kerti, kan ada pula yang buat kan. Dia bubuh apa ni, bahan-bahan dia pakai apa? Pakai krim. Dia besar boleh. Yang lelaki ramai orang ni tanya nak pakai krim. Baru ni krim lintah. Jutawan jual krim lintah, tak payah buka asam pedas. Baru ni tu krim lintah. Memang ramai orang pakai. Dia botol ni jadi lebih besar 2 kali ganda botol ni. Macam-macam sekarang orang tanya hukum. Jadi kita bincang boleh ke tak boleh berasaskan kepada fatwa. Sekarang ni pelik-pelik tuan-tuan, pening saya. Bidang saya fiqh, fatwa. Yang nak buat tindik kat pusat boleh tindik, yang tak boleh orang lelaki tindik. Itu haram. Macam-macam. Baru ni ada seorang satu yang berlaku baru ni minta dia tindik. Kalau yang lelaki dia tindik di bahagian kemaluan. Dia letakkan subang 2-3 kat situ. Bila melakukan hubungan, tertinggal dalam hak perempuan, masuk hospital perempuan kena buat pembedahan, keluarkan besi dalam. Tak ada kerja belaka tu. Itu semua ada hukum kita keluar dalam fatwa bincang benda macam tu. Kita nampak benda tu remeh, tapi itulah orang muda buat sekarang. Jadi oleh demikian, semoga perbincangan dalam bab ini, buku ni, dan bergambar kebanyakan. Ada yang pakai pencuci muka, make up, lipstick. Boleh tak pakai lipstick kan? Kan ramai orang tanya pakai lipstick boleh. Pakai lipstick hukumnya harus. Tetapi kalau sampai membawa pada fitnah, dia bubuh lipstick hak yang berkilat, yang tebal, mulut dia lalu, itu haram lah, fitnah. Yang satu lagi yang jenis berair, bibir berair kan? Gloss. Tok Imam lupa Fatihah. Tengok. Jadi itu dibincangkan juga. Boleh ke tak boleh berasaskan kepada 4 mazhab dan banyak mengikut mazhab Syafi'i. Jadi ya? Ada? Makeup. Semua tertulis dalam buku ni. Maka nak cakap semua tu tak habis je kan. Tapi memang ada yang boleh, ada yang tak boleh. Semua bergambar dan mengancam pakai inai boleh ke lelaki? Sebab saya dengar ada boleh, ada tak boleh. Juga saya sebutkan orang lelaki pakai inai dalam buku ni. Boleh ke tak boleh? Lelaki boleh pakai inai sekiranya inai itu tidak mendatangkan fitnah kepada lelaki tersebut. Macam di Johor, diorang pakai 3 kan kalau kahwin, lelaki. Adakah nampak pelik dalam adat orang tu, orang Johor, kalau orang lelaki pakai inai 3? Adakah dia akan panggil pondan? Tak kan? Dia kata baru kahwin. So dah jadi adat yang tidak salah. Sebab inai ni juga merupakan ubat kepada kuku. Kalau kita ada masalah kuku, pakai inai, tak ada masalah. Maka dibenarkan oleh syariat. Kalau kata adat tu dia. Kalau macam di tempat lain, macam di Kelantan, adat orang Kelantan tak pakai inai. Tiga inai jari tak pakai. Jadi tak boleh lah kita pergi Kelantan, kita pakai 3 inai. Sebab apa? Hukum berubah. Di sana bila lelaki pakai inai, hukum dia dah orang jadi fitnah, kata apa macam perempuan pula pakai. Jadi kena tengok situasi, tengok keadaan. Jadi benda-benda macam ni sangat perlu untuk kita faham, kita tahu. Sebab bila orang ramai tanya dalam Facebook saya dekat 400,000 orang. Jadi bila orang tanya soalan tu banyak dalam isu-isu seperti ini. Jadi saya bukukan senang untuk dijual. Alhamdulillah hampir dekat 10,000, dah habis 10,000 dah. Jual dalam tempoh 2 bulan. Dan sekarang ni tengah cetak untuk yang ke
10,000 yang seterusnya, iaitu 20,000. Jadi tuan-tuan, itu saja yang mampu kami buat. Dan Ustaz Aslin pun Ustaz Abdul Khairi pun dia ada buku dia. Jadi tuan-tuan, itulah benda-benda yang boleh kita manfaatkan. Jadi buku tu ada kat sini dengan sahabat kita. Harganya RM20 dan RM2 daripada 20 itu dimasukkan ke dalam tabung wakaf untuk air pelajar-pelajar di Fakulti Pengajian Islam. Sebab dia orang nak dia orang minum air Kowe ni bayar RM4,900. Lepas tu setiap tahun kena bayar RM1,000 untuk dia orang servis. Jadi ada 4 mesin tu, kena cari duit. Saya kena pergi cari duit lah, sebab universiti tak ada duit untuk bayar untuk servis dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, semoga usaha kita ini kita dapat dimanfaatkan, dapat digunakan, ilmu kita dapat, pahala pun kita dapat insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujib ad-da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu minna wa minkum.